إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan juga keikhlasan dalam melaksanakan segala titah perintahnya dan seterusnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang saleh dan bertakwa di sisi Allah, yang dijamin dengan keselamatan hidup kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat sana. 2 tahun yang lalu seluruh dunia diuji dengan suasana wabak pandemik COVID-19 yang begitu menghimpitkan emosi dan mental dengan ujian yang begitu amat berat. Malah umat Islam turut terhalang untuk menunaikan ibadah haji disebabkan darurat wabak ini. Alhamdulillah, untuk tahun ini dengan limpahan rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sudah dibenarkan untuk menunaikan ibadah bagi menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan bagi para tetamu Allah ini, insya-Allah. Ucapan syukur dan tahniah buat mereka yang telah dipilih untuk menjadi dhuyufur rahman, yakni tetamu Allah bagi tahun ini. Sesungguhnya ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan ke atas setiap umat Islam, sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup, bagi yang berkemampuan untuk mengerjakannya. Setiap tahun pasti ada dari kalangan umat Islam yang dipilih untuk menjadi dhuyufur rahman bagi melaksanakan ibadah haji di Baitullah Al-Haram, satu-satunya ibadah yang berbentuk ziarah ke tempat yang paling mulia dan paling suci di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam satu perhimpunan terbesar bagi seluruh umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Maksudnya, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta khusus, kerana lamanya perjalanan yang datangnya dari pelbagai jalan dan juga ceruk rantau yang jauh. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, perjalanan ibadah haji menuntut umatnya untuk mempersiapkan bekalan serta persiapan yang cukup, selain daripada ilmu pengetahuan berkaitan fiqh, ibadah haji dan juga ibadah umrah. Perkara yang penting lain yang perlu diberikan perhatian dan juga tumpuan adalah seperti mana berikut. Yang pertama, ketika hendak melangkahkan kaki keluar meninggalkan rumah dan juga kampung halaman menuju ke tanah suci, hendaklah sebenar-benarnya berpegang kepada niat yang ikhlas untuk beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat inilah yang akan menentukan apakah seseorang yang berangkat menunaikan ibadah haji itu benar-benar berazam untuk memenuhi panggilan Allah, atau cuma sekadar pergi untuk tujuan lain, atau sekadar melancong semata-mata. Kedua, ketika sampai di tempat yang dituju, iaitu di Mekah ataupun di Madinah, maka hendaklah dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah seberapa banyak waktu yang ada untuk beribadah dan memastikan rukun dan syarat wajib dipatuhi. Perbanyakkanlah berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Tidak meninggalkan solat fardu berjemaah. Memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat seperti mana tawaf, solat sunat, i'tikaf, membaca Al-Quran, berzikir dan juga beristighfar. Rasulullah SAW menjelaskan mengenai keutamaan solat di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram, menerusi sabdanya yang bermaksud, satu solat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi di Madinah, lebih utama daripada 1000 solat di mana-mana masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram.
Satu solat di Masjidil Haram lebih utama 100,000 kali daripada solat di masjidku ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang jemaat yang berbahagia, di tengah-tengah kesesakan manusia daripada seluruh pelosok dunia menunaikan ibadat, maka janganlah diharapkan layanan atau kemudahan-kemudahan yang sama dengan yang ada di tempat kita. Justru kita perlulah senantiasa bersabar dan menahan diri daripada bertindak mengikut perasaan, menjauhi rasa marah, mengikis ego dan menghakis rasa takabur di dalam hati yang boleh menjejaskan kesempurnaan ibadat haji kita. Oleh itu, kesempatan yang terbaik sebagai tetamu Allah ini hendaklah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, khasnya dengan berusaha mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, al-hajjul mabrur laisa jazaa'u illa al-jannah. Haji yang mabrur tiada ganjaran baginya melainkan syurga. Namun persoalannya, sejauh manakah status mabrur atau haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dapat diketahui oleh para jemaah haji. Jagalah dan peliharalah segala tindakan dan tingkah laku kita sepanjang berada di tanah suci. Tidak boleh melakukan perbuatan fasik dan juga maksiat serta memelihara lidah daripada menyebut perkara yang kotor ataupun perkara yang lucah. Jemaah perlu elak berkelahi, berbalah, memaki hamun dan mencerca yang sekiranya tidak dijaga akan mencecatkan usaha memperoleh haji yang mabrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Maksudnya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, nescaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara tanda seorang yang mendapat haji yang mabrur ialah dia akan memperbanyakkan amal saleh setelah dia pulang semula ke tanah airnya itu, yaitu dengan melazimi solat fardu berjemaah di masjid, membaca Al-Quran, melazimi solat tahajud serta ibadah sunat yang lain, dan banyak berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat haji mabrur bukan sahaja memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, malah juga kepada orang lain, kerana mereka akan lebih menyayangi ahli keluarga, kaum kerabat, termasuklah jiran-jiran tetangga dan juga sahabat handai mereka. Elakkan haji mardud, iaitu amalan haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala berikutan kekurangan syarat dan rukun atau sebab-sebab yang lain. Haji yang mardud juga boleh dinilai, misalnya ketika mana di tanah suci seseorang mendirikan salat tetapi apabila pulang dia tidak lagi menunaikannya, malah masih melakukan dosa-dosa besar dan juga maksiat. Semoga para jemaah haji akan pergi menyahut panggilan Kaabah dengan membawa kesabaran dan kesungguhan beribadat, dan kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Wama lahu fil akhirati min khalaq. Wama lahu fil akhirati min khalaq. Maksudnya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan tiadalah baginya habuan, hanya yang menyenangkan di akhirat sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمير الكريم سلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة وولي عهده ولي أمر أحمد ولاية شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.